Permainan tradisional yang telah menjadi tumpuan kanak-kanak sejak 1979 lagi, walaupun sudah dibawa arus kemodenan, namun masih terdapat permainan tradisional yang masih menjadi kegemaran kanak-kanak pada zaman sekarang. Antaranya adalah batu seremban, congkak, guli, lidi dan teng-teng. Batu seremban kebiasaannya merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu yang sering dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Pemain diperlukan untuk duduk bersila di atas lantai untuk memudahkan permainan ini dimainkan. Di dalam permainan ini terdapat peringkat-peringkat yang berbeza. Congkak dipercayai berasal dari Arab yang tersebar ke Tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Arab yang singgah di pelabuhan Tanah Melayu. Mengenai congkak, keturunan India dan Baba Melaka juga meminati permainan congkak ini dan bukanlah hanya dari kalangan orang Melayu. Permainan guli adalah permainan tradisional Melayu yang tidak asing bagi kanak-kanak zaman dahulu dalam mengisi masa lapang. Pada zaman dahulu, potongan-potongan kayu dibulatkan untuk dijadikan guli. Permainan lidi ialah permainan tradisional yang mudah untuk dimainkan. Hal ini kerana ia hanya memerlukan lidi sebagai alat permainan. Teng-teng ataupun kelinting ialah permainan kegemaran bagi kanak-kanak perempuan kerana teng-teng tidaklah begitu lasak walaupun ia menggunakan tenaga yang banyak. Permainan teng-teng memerlukan gelanggang iaitu petak-petak yang dilukis oleh kapur dan gundu yang merupakan satu objek yang menandakan kedudukan mereka di gelanggang. Ini kotak masak kecil-kecil ni. Ni full masa aku kecil lagi ni. Dah tak boleh pakai dah. Lama dah. Masih ada batu lagi. Yelah, dulu kan aku suka main batu seremban. Aku boleh ajak Han dengan Izzy main batu seremban. Izzy, jom main batu seremban. Aku ada jumpa batu seremban. Ya, Sarah? Tak nak lah. Tengah main game ni. Next time, okay? Okay. Hana. Ya? Aku ada jumpa batu. Jom kita main batu seremban nak? Batu seremban? Tak nak lah. Hana tengok drama ni. Okay. Kalau korang nak tahu, itulah remaja zaman sekarang. Semua suka main game, tengok drama. Dah tak ada dah yang main permainan tradisional ni. Tak boleh macam tu tau. Kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak prasarana dan fasiliti khas untuk permainan tradisional. Sebagai contoh, gelanggang permainan teng-teng. Hal ini akan memberi impak kepada aktiviti harian masyarakat yang semakin melupakan permainan tradisional pada era modernisasi ini. Permainan tradisional juga dapat digiatkan dengan adanya peranan dari pihak sekolah. Pihak sekolah boleh menganjurkan kelab permainan tradisional dalam aktiviti core kurikulum. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu memastikan kelab ini bergerak secara aktif, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Pelajar sekolah perlu diberi galakan untuk menyertai kelab ini kerana dapat didedahkan dengan pelbagai jenis permainan tradisional yang boleh menjadi salah satu hobi mereka. Pihak sekolah juga boleh menjemput pihak luar seperti orang perseorangan yang mahir dalam sesuatu permainan tradisional untuk mengajar asas dan teknik permainan. Pelajar akan dibimbing secara efektif dengan pihak yang berkemahiran itu. Dengan ini, generasi muda terutamanya pelajar sekolah dapat mengenal permainan tradisional dan mengetahui cara-cara bermain permainan tersebut. Oleh itu, tindakan mengadakan kegiatan co-curriculum berdasarkan permainan tradisional di sekolah berupaya mengekalkan kewujudan permainan ini dalam jangka masa yang panjang. Pihak ibu bapa dianggap pihak yang paling dominan berperanan memperkenalkan serta mempopularkan permainan tradisional kepada generasi muda, khususnya kepada anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana kebanyakan ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak yang semakin membesar. Ibu bapa perlu mendedahkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka sejak kecil bertepatan dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Mereka boleh membelikan anak-anak mereka permainan tradisional sebagai hadiah sempena hari ulang tahun ataupun kerana pencapaian yang cemerlang dalam
akademik di sekolah. Ibu bapa juga boleh menganjurkan pertandingan permainan tradisional melalui hari keluarga. Golongan pasca menikah, khususnya generasi baru, sepatutnya menjunjung dan menyanjung warisan budaya kita persis bahasa Melayu yang berbunyi biar mati anak jangan mati adat. Oleh itu, setiap ahli keluarga memikul tanggungjawab untuk mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Akhir sekali, kerajaan boleh menganjurkan pameran, bengkel dan pertandingan permainan tradisional untuk menarik minat setiap lapisan masyarakat, khususnya pelajar. Hal ini boleh memberi pengalaman yang jitu dan profesional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Batu Seremban atau batu selambut adalah permainan tradisional yang diketahui ramai di Malaysia. Sejarah dan signifikan permainan ini adalah sebati dengan diri kita, iaitu rakyat Malaysia, dan sudah tentu berkait rapat dengan kenegaraan dan patriotisme. Selaras dengan namanya, permainan ini melibatkan 3 aksi penting, iaitu melontar, mengambil dan menyambut buah. Permainan ini bermula dengan penentuan giliran, seterusnya memilih 1 buah ibu untuk dilontarkan. Permainan ini mempunyai peringkat yang berbeza untuk diatasi dan pemenangnya adalah sesiapa yang menghabiskan setiap peringkat tersebut terdahulu. Setiap peringkat akan ditunjukkan sepanjang video ini. Secara umum, bahan yang digunakan adalah batu, tetapi terdapat juga kelompok yang menggunakan biji getah, guli dan kain perca diisi dengan kacang. Bagaimana pula permainan ini dikaitkan dengan patriotisme? Permainan ini boleh diibaratkan sebagai bukti hidup tentang sejarah dan akar umbi Malaysia, terutamanya kaum Melayu. Kita boleh mengkaji secara mendalam seperti kampung yang asalnya berdekatan dengan sungai akan menggemari batu sungai sebagai buah, manakala kampung yang asalnya kaya dengan perusahaan getah menggemari biji getah. Di sini, kita boleh mengaitkannya kepada sejarah, iaitu penggunaan biji getah adalah hasil daripada pengenalan pohon-pohon getah di tanah Melayu pada zaman dahulu. Hal ini membolehkan kita berfikir kritis tentang sejarah Malaysia dan menggunakannya sebagai cermin pandang belakang dalam hidup. Secara tidak langsungnya, kita mengiktiraf dan menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia melalui permainan tradisional. Permainan guli yang juga dinamakan sebagai Kelering juga merupakan permainan tradisional Melayu yang digemari oleh kanak-kanak pada masa lapang mereka. Ia biasanya dimain oleh kanak-kanak lelaki yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Gelanggang, satu bulatan dilukiskan di atas tanah dan di tengah-tengah bulatan tersebut dilekukkan sebuah lubang. Lubang tersebut dinamakan lubang induk. Cara bermain, untuk memulakan permainan, setiap pemain hendaklah meleretkan biji guli masuk ke dalam lubang induk. Guli yang masuk ke dalam lubang induk atau yang terhampir dikira sebagai pemain pertama. Pemain pertama akan menjentik gulinya ke semua guli yang berada dalam kawasan bulatan agar terkeluar. Sekiranya jentikan tidak mengena, ia dikira mati dan pemain kedua akan membuat jentikan ke guli-guli yang ada. Begitulah seterusnya sehingga semua pemain selesai. Wujudlah sebanyak mana pun permainan moden pada masa sekarang, sukar menafikan permainan tradisional guli ini tetap tidak lapuk di telan zaman. Kita boleh lihat kanak-kanak pada masa sekarang masih menggemari bermain permainan tradisional ini. Permainan seterusnya ialah congkak. Congkak ialah sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan sebagai aktiviti dalaman dan sebagai pertandingan. Congkak menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli. Nama congkak dipercayai berasal dari perkataan bahasa Melayu iaitu congak yang bermaksud pengiraan mental. Selain orang Melayu, keturunan peranakan India dan Baba Melaka turut meminati permainan congkak. Pemain akan memulakan permainan dengan serentak. Setiap pemain akan meneruskan permainan sehingga kehabisan buah congkak. Pemain akan mengisi lubang dengan buah yang terdapat dalam lubang ibu. Pemain yang tidak cukup buah akan ditutup lubangnya dan pemain yang menang dalam giliran sebelumnya akan memulakan permainan.
Permainan ini akan diulang sehingga salah seorang pemain tidak cukup buah bagi mengisi walau satu lubang sekalipun dan dianggap kalah. Ting-ting atau keting-ting merupakan sejenis permainan tradisi kanak-kanak yang sesuai dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Gelanggang dibuat dengan menggunakan ranting di atas tanah atau menggunakan kapur putih di lantai halaman. Sebelum permainan dimulakan, kaedah lari-lari tamplung digunakan untuk menentukan giliran para pemain. Pemain pertama akan mencampakkan gundu sebelum memulakan lompatan. Dalam setiap lompatan, pemain tidak boleh memijak garisan atau giliran akan terbatal. Pemain hendaklah melompat dengan menggunakan sebelah kaki sahaja. Sebelum menamatkan satu pusingan, pemain haruslah mengambil semula gundu mereka. Setiap pemain tidak boleh memijak petak yang mempunyai gundu yang telah dicampak, sama ada gundu sendiri atau pihak lawan. Pemain juga tidak boleh memijak petak yang telah diambil gundu. Pemain yang berjaya ke kotak 9 akan memulakan pusingan seperti biasa dan mengutip gundu dari arah belakang dan mereka layak memiliki rumah. Untuk mendapatkan rumah, pemain harus berdiri membelakangkan kesemua petak di garisan permulaan lalu mencampakkan ke dalam mana-mana petak gelanggang dan disitulah kedudukan rumahnya. Pemain dengan rumah terbanyak akan menjadi pemenang. Permainan tradisional ini diberi nama serak lidi atau lebih dikenali sebagai permainan lidi kerana alat utamanya ialah lidi. Permainan yang boleh dimain oleh sekurang-kurangnya 2 orang ini amat mudah namun memerlukan fokus yang tinggi dan koordinasi tangan dan mata yang baik. Untuk bermain permainan ini, kita sudah semestinya memerlukan lidi dan lantai yang luas dan rata. Sebelum memulakan permainan, giliran pemain boleh ditentukan dengan osom. Pemain pertama akan menggenggam batang lidi dan melepaskannya ke lantai. Seterusnya, ambil sebanyak mungkin batang lidi tanpa menggerakkan yang lain. Jika ada batang lidi yang terusik dan bergerak walaupun sedikit, pemain akan hilang giliran. Bermain permainan tradisional ini adalah merupakan kehidupan di luar rutin harian yang memberikan kesan positif terhadap aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Melalui permainan ini, semangat patriotisme dapat dipamerkan dengan mematuhi peraturan asas permainan sejak turun-temurun tanpa diubah. Sikap ini dapat meningkatkan disiplin diri setiap individu dalam memelihara warisan negara yang tercinta. Kemudian, pemenang permainan ini akan ditentukan apabila setiap batang lidi yang harus diambil sebatang demi sebatang habis diambil dan pemain yang mempunyai lebih banyak bilangan lidi adalah pemenangnya. Permainan tradisional dapat menyemai semangat cintakan negara dan warisan budaya di samping dapat memberi pendedahan tentang kehebatan warisan budaya di Malaysia. Permainan tradisional yang menjadi identiti negara ini tidak seharusnya dipinggir masyarakat, terutamanya generasi muda. Meskipun kini, perkembangan pesat teknologi maklumat telah sedikit sebanyak membuka ruang peningkatan permainan moden atau digital di alam maya, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sentiasa lebih menjiwai dan tidak melupakan permainan tradisional yang menjadi warisan budaya kita. Permainan tradisional merupakan budaya masyarakat Malaysia sejak dahulu dan perlu diteruskan serta dipelihara agar dikenali oleh generasi akan datang. Ia juga adalah antara ramuan utama perpaduan negara. Kecintaan terhadap permainan tradisional akan memupuk rasa cinta terhadap negara. Jika kita sebagai rakyat Malaysia telah mula menanamkan sifat sayang terhadap budaya masyarakat ini, maka sudah pasti permainan tradisional dapat terpelihara megah dalam kalangan rakyat Malaysia.